Bab seseorang mengerjakan haji untuk orang lain. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, katanya Fadl bin Abbas membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang perempuan daripada Khath'am. Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Fadl mula melihat kepadanya dan dia juga melihat kepada Fadl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula memalingkan muka Fadl ke arah ataupun ke sebelah lain, ke arah yang lain. Faqalat, perempuan itu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya fardu Allah ke atas hambanya berhubung dengan haji, berkenaan dengan haji, telah pun telah pun menemui ayah saya sebagai seorang yang sangat tua. Dia tidak mampu untuk tetap di atas kenderaannya. Bolehkah saya mengerjakan haji untuknya, bagi pihaknya? Nabi SAW menjawab, boleh. Peristiwa ini berlaku dalam haji wada. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Razin. Hafaz dalam hadisnya menyebutkan tentang Abu Razin itu, yaitu seorang lelaki dari Bani Amir. Katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya seorang yang sudah sangat tua. Dia tidak mampu mengerjakan haji, umrah, dan tidak juga mampu untuk menaiki kenderaan. Qala, Nabi SAW bersabda, kerjakanlah haji bagi pihak ayahmu, dan umrah, yang ini juga boleh kamu kerjakan bagi pihak ataupun untuk ayahmu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibni Abbas bahawa Nabi SAW ada mendengar seorang lelaki mengucapkan talbiyah begini, labbaika an Syubrumah, ku sambut seruanmu bagi pihak Syubrumah. Nabi SAW bertanya, siapa Syubrumah? Orang itu menjawab, saudara saya, ataupun keluarga, ataupun sanak saudara, orang yang hampir, keluarga yang hampir dengan saya. Nabi SAW bertanya, adakah engkau telah mengerjakan haji untuk dirimu? Orang itu menjawab, belum. Tidak. Nabi SAW bersabda lagi, kerjakanlah haji untuk dirimu, yakni dahulu, kemudian kerjakanlah untuk Syubrumah. Bab kaifiat talbiyah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa talbiyah Rasulullah SAW ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu ucapan talbiyah Nabi SAW. Qala, katanya, kata perawi, yakni anak murid dia, anak murid Ibn Umar, iaitu Nafi'. Qala tu fa'ilnya Nafi'. Nafi' berkata, Abdullah bin Umar menambahkan dalam talbiyahnya, labbaik labbaik, labbaik wa sa'daik, wal khairu biyadaik, wal raghba'u ilaik, wal amal. Itu yang ditambah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah SAW berihlal. Lalu perawi menyebutkan tentang talbiyah sama seperti hadis Ibnu Umar sebelum ini. Qala, katanya, wan nasu yazidun. Kata Jabir, orang-orang menambahkan dalam ucapan talbiyahnya, dalam ucapan talbiyah mereka, dzal ma'arij, dan seumpamanya.
berupa ucapan-ucapan yang lain dalam keadaan Nabi SAW mendengar, tetapi baginda tidak berkata apa-apa kepada mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Khallad bin As-Sa'ib Al-Ansari daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah datang kepadaku, dia menyuruh aku supaya aku menyuruh sahabat-sahabatku dan orang-orang yang bersamaku agar mereka menyuruh mereka mengangkat suara ketika berihlal, atau katanya ketika bertalbiyah. Beliau maksudkan salah satu daripada dua itu yang disebutnya, sama ada ihlal ataupun talbiyah. Bab, bilakah seseorang itu menghentikan ataupun berhenti bertalbiyah? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Fadl bin Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan talbiyah sehingga beliau melontar Jamratul Aqabah. Dengan sanad satu lagi, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar, katanya, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dari Mina ke Arafat. Antara kami ada yang bertalbiyah, ada pula yang bertakbir. Bab, bilakah seseorang itu perlu ataupun hendaknya memotong ataupun berhenti, bukan, orang yang membuat umrah itu berhenti bertalbiyah. Bilakah orang yang membuat umrah itu berhenti bertalbiyah? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, orang yang berumrah bertalbiyah ataupun mengucapkan talbiyah sehingga dia menyentuh ataupun beristilam hajar, batu Hajarul Aswad itu. Kata Abu Dawud, Abdul Malik bin Abi Sulaiman dan Hammam meriwayatkan hadis ini daripada Atha, daripada Ibni Abbas secara mauquf atau sebagai hadis mauquf, boleh juga. Kita tengok semula. Babur rajul yahujju an ghairihi. Bab seseorang mengerjakan haji untuk orang lain, boleh ke tak boleh? Itu persoalannya. Adakah semestinya dia kena buat khijah haji dulu untuk diri dia sendiri, ataupun tak payah? Kalau dia tak buat lagi pun boleh juga nak khijah haji untuk orang lain. Inilah babnya. Cerita hak mula-mula ni, iaitu Abdullah bin Abbas meriwayatkan, kata dia, Fadl bin Abbas, abang dia lah, naik gendong Nabi SAW dalam haji wada'. Tiba-tiba mari seorang perempuan daripada Khath'am, yakni kabilah Khath'am, tanya Nabi. Mari tampil, mari nak tanya. Fadl pun tengok muka orang muda. Orang muda, maksud dia lah lagu tu. Orang tina mari dia tengok. Orang tina tu pun tengok juga lah ke dia. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je pusing. Tolak muka dia, biar tengok lah ke lain. Pasal apa duk tengok? Perempuan tu pun tanya, wahai Rasulullah, kata dia, ni fardu haji ni, waktu Tuhan fardukan ke atas hamba-hamba dia ni, kira-kiranya kena dah atas ayah saya. Jadi kena tu dalam keadaan ayah saya ni tua sangat dah, tak boleh, tak mampu dia nak duduk di atas kenderaan dia. Dalam keadaan ni, bolehkah saya buat khijah haji untuk dia? Buat haji untuk dia? Qala na'am. Nabi SAW kata, ya, boleh. Peristiwa ni berlaku pada haji wada'. Dalam hadis ini menunjukkan
bahawa perempuan itu dia tak tudung muka lah. Dia tak tudung muka. Dan memang dalam haji tak boleh tudung muka pun. Orang perempuan walaupun dalam keadaan air dia tudung, dalam keadaan haji tak boleh tudung. Setengah-setengah ulama kata tak boleh lah, tak sah kalau dia tudung. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa fadal. Duduk tengok. Nabi SAW alih muka dia. Nabi SAW tak suruh perempuan tu pusinglah kelahi. Setengah-setengah ulama mengatakan, dia simpulkan daripada hadis ni, perempuan tak apa tengok lelaki. Lelaki tak boleh tengok perempuan. Sebab apa? Sebab Nabi tolak muka fadal. Dan dia tak kata apa-apa kepada perempuan itu. Ya, sebetulnya serupa je. Dari segi boleh dalam keadaan biasa, memang boleh. Kalau sekiranya ada fitnah, mana-mana pihak pun memang tak molek lah, tak boleh lah kita kata. Dia kena raddul basar, alihkan pandangan dia. Ya, Nabi SAW tidak suruh perempuan itu paling. Kalau dia paling, dia nak tanya lah ke mana, dia ada hajat dia, dia ada maksud dia. Jadi kita tak boleh simpulkan di sini bahawa perempuan tak apa tengok lelaki, lelaki tak boleh tengok perempuan. Sebab Ibnu Abbas tu, kalau dia tak tengok pun tak apa. Kalau dia tengok biasa, tak apa, ni tengok lagu lain. Sebab itu Nabi palingkan muka dia. Dan dia tidak ada apa-apa keperluan. Bukan dia nak jawab kepada perempuan itu. Dia nak jawab pertanyaan perempuan itu Nabi SAW sendiri. Perempuan itu tanya. Jadi kalau dia suruh paling lagu mana, tak boleh lah. Ada sebab. Di sini timbul persoalan, iaitu apa maksud hadis ni? Perempuan tu kata, ayah saya ni kira-kiranya kena ada haji, Allah SWT fardukan ke atas hamba-hamba dia. Kena tu dalam keadaan dia ni seorang yang sudah sangat tua, tak mampu duduk di atas kenderaan. Kena kok mana? Dan kalau sudah tidak mampu tu, sedangkan dalam Quran pun sebut, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kepada orang yang mampu pergi. Ni dah sudah sangat tua, nak duduk atas kenderaan pun tak boleh, tidak mampu. Bila tidak mampu, macam mana dia kata fardu? Tidak fardu lah. Tidak fardu lah atas dia, tidak wajib lah. Fardu ni kalau orang mampu. Ni dia royak. Dia royak ayah dia tua sangat dah, tak mampu untuk duduk di atas kenderaan pun, usahakan nak berjalan. Jadi bolehkah saya buat kerja haji bagi pihak dia? Jadi dia nak buat kerja haji bagi pihak ayah dia ni, haji gap sebagai haji fardu ke haji sunat? Kalau sebagai haji fardu, kira-kiranya kemusykilan tadi ada, iaitu kalau ayah dia ni tidak mampu, macam mana fardu ke atas dia? Sebab itu setengah-setengah ulama dia kata ni bukan hak fardu, tidak fardu ke atas ayah dia. Cuma di sini maksudnya fardu Allah tu, hukum Allah tu kira-kira mari dah tentang haji itu. Tapi dia pun tahu dah ayah dia tidak wajib. Cuma dia kalau dia nak kerja haji bagi pihak ayah dia, haji sunat, sebagai sunat, sebab tidak fardu ke atas ayah dia. Dia faham gitu. Ini satu pendapat. Satu lagi kata tak, memang fardu lah. Sekiranya seseorang itu dia mampu, jadi perjalanan tu pergi itu tidak mampu, itu kira mampu dah, asalkan dia ada harta. Kira-kiranya kalau dia dengan ada harta tu dia boleh pergi lah, maka sudah jadi wajib dah atas dia. Itu makna fardu, dia kena atas dia, dia memang fardu lah. Kata syarat perjalanan itu maksud mampu pergi. Kalau tak boleh pergi sendiri orang lain. Inilah jadi asas kepada haji badal orang panggil, ataupun badal haji, ataupun orang panggil kalau tempat kita upah haji. Upah haji. Dia pegang dengan hak ni lah, salah satu dalil bagi orang yang mengatakan upah haji itu ada. Kalau nak upah lah, sebenarnya kalau tidak upah pun, kalau orang ada orang nak buat, boleh. Tidak kata mesti kena upah. Dan kalau tidak, payah orang nak pergi, siapa dia lah nak pergi. Kalau ada orang nak pergi, anak ke siapa-siapa lah, tidak anak pun orang lain pun hak bersedia nak pergi,